Assalamualaikum geng, bertemu kembali dalam Login React. So inilah dia. Hari ni aku nak cerita pasal thermal paste ataupun thermal compound. Apa benda tu kan? Korang pun benda tu kan bunyi macam paste copy paste ke kan? Bukan. Sebelum kita memulakan, jangan lupa like, subscribe dan share, okey. Jangan lupa share. Okey, sebenarnya aku bukan nak cerita pasal thermal paste, silap. Aku nak cerita pasal thermal throttling. Apa benda thermal throttling tu kan? Throttle ke? Throttle body ke? Throttle motor ke? Bukan. So, ini adalah thermal throttling. So, apa itu thermal throttling ni? Thermal throttling ni adalah satu benda yang berlaku ataupun benda yang ajaib. Bukan benda ajaib. So, thermal throttling ni adalah satu kejadian yang di mana berlaku kepada dalam sistem peranti lah. Macam komputer lah contohnya. So, thermal throttling ni berlaku apabila kita punya CPU ataupun kita punya prosesor panas dan kita punya cooling system tidak dapat membantu untuk menyejukkan prosesor tu. So itulah yang akan menyebabkan thermal throttling, disebabkan failure pada cooling system, dan kita punya prosesor tu dia akan automatic lah akan berlakunya thermal throttling lah. Dia akan downgradekan dia punya power dan kita punya performance pun akan drop. Kita akan nampak lah kita punya drop dalam performance tu pada komputer tu lah. So sebab apa dia buat macam tu? So dah semestinya lah dia nak menyelamatkan CPU tu ataupun prosesor tu daripada rosak lah. Dia nak jaga prosesor tu. Itulah sebab dia melakukan proses itu. Okey, apa tanda-tanda dia kan? Tanda-tanda thermal throttling ni. Scare. So thermal throttling ni, tanda dia kita boleh nampak apabila kita ada stuttering masa kita tengah main game. Tiba-tiba dia macam lag gila, macam tak tahulah, memang unplayable lah, macam teruk sangat lah, rasa macam nak menyampah lah. Aku faham lah siapa-siapa yang akan merasa lagging dalam masa main game. Dia akan rasa tak tahulah, dia akan rage lah, rage dan anger akan keluar. Tak tahulah jadi apa. Okey, yang kedua kita boleh nampak lah dari segi komputer tu, kita nampak dia macam tiba-tiba slow lah. Kita nampak lah dia punya processing tu slow. Kita nak buka kita punya file kan, berjam nak keluar. Baru tahu. Sedihnya bila berlakunya thermal throttling ni. So apa-apa kita nak buat, nak buka Windows ke nak buka Google pun dia akan jadi slow lah. Dia akan keluar lambat dah. Dia macam CPU kita ni dia dah downgrade dia punya performance dia supaya nak sejukkan lah kita punya prosesor tu dan untuk selamatkan dia lah daripada rosak. Okey, yang ketiga kita boleh nampak yang suhu dia lah. So sebenarnya pentingnya ada monitoring, apa tu orang panggil, temperature monitoring, supaya kita boleh nampak CPU kita tu panas ke tidak kan. Kadang-kadang kalau macam CPU kita tak boleh rasa sangat sebab dia duduk kat dalam tu kan, duduk dalam desktop tu, duduk dalam casing, so kita tak rasa sangat. Kalau macam laptop tu kita boleh tahu dah daripada kipas dia tu dah bunyi macam helikopter kan, kita tahu dia tu panas tu. Lepas tu kalau macam kat keyboard tu kita dah boleh rasa. Tapi kalau macam komputer yang duduk dalam laptop, yang duduk dalam casing, dia tak ni pula, dia tak payahlah kita nak tahu dia panas ke tidak. Tapi sebenarnya boleh juga kita rasa kat casing tu panas ke tidak. Mungkinlah dah pergi 100 darjah Celsius, dah pergi 200 darjah Celsius, mau terbakar komputer tu. Okey, apa yang kita boleh buat sebagai pengguna ni kan, sebagai end user ni? So kita pergi hantarlah servis kita punya laptop tu ataupun CPU tu. Korang at least setahun sekali lah pergi hantar laptop korang tu pergi servis. Dia macam kereta lah, contohlah kereta kita pergi servis juga kan, tapi lain lah sebulan sekali. Tapi contohlah kalau laptop untuk student kita kadang-kadang buat assignment hari-hari kan. Sebenarnya laptop ataupun komputer kita ni memang memerlukan servis. Servis apa? Kita memerlukan servis dia punya fan lah, dia punya kipas dia tu sangat memerlukan servis. Dan setiap tahun lah, at least kalau boleh setahun sekali. Tapi kalau nak cun, kalau banyak bajet, buatlah 6 bulan sekali. Maksudnya setahun tu 2 kali lah. Baru kira habuk tu
tak adalah sangkut dalam tu kan. So panaslah kita punya laptop ataupun CPU tu. Okey, yang kedua, apa yang kita boleh buat? Kita tukar dia punya thermal paste tu. Thermal paste apa benda tu kan? Itulah apa aku cakap tadi. Yang mula-mula tadi tu thermal paste. So aku silap tadi. Dan inilah dia thermal paste. Thermal paste ni apa pula kan? So thermal paste ni function dia, dia adalah satu cecair penyejuk yang menyejukkan CPU lah. Dia antara, contohlah ini CPU dan ini adalah heatsink. So thermal paste tu akan dia duduk atas CPU dan kita akan letak heatsink di atasnya, pop macam tu. So dia akan sejuk lah sekali dengan heatsink dengan CPU tu. Macam tu lah. Tapi aku tak galakkan korang tukar sendiri sebab benda ni memerlukan kerja yang nampak mudah tapi sebenarnya berisiko sebenarnya. Dia better korang hantar kat kedai lah, bagi yang pro buat lah. Dia orang tahu apa yang patut dan apa yang tak patut. Kalau korang tengok YouTube boleh juga, tapi kalau WhatsApp itu kena tangguh sendirilah. Yang ketiga, yang ni untuk kepada user komputer lah, user desktop. So apa benda pula masalahnya kan? So user desktop ni kita tahu user yang pakai komputer kat rumah ni, dia punya nak nampak gaming tu sampai berlampu-lampu. Berlampu-lampu macam disco lah, kelip sana kelip sini, warna-warni kan. Tapi sebenarnya kita jangan tertipu dengan warna-warna tu. Hanya sebab untuk nampak gaming, nampak smart, tak sesuai sebenarnya. Tapi kalau macam korang pakai untuk buat kerja office, untuk biasa-biasa tak ada masalah. Tapi kalau korang nak bermain game untuk yang hardcore gaming, streamers, kena consider jugalah. Kena consider, kita kena tengok dia punya fan speed berapa. Jangan kita nampak benda tu warna-warni kita beli terus. Tapi speed dia kelawat. Tapi yang penting sebenarnya adalah speed kipas tu. Yang warna tu tak kisah. Cuma kalau yalah kan, ada orang suka warna-warni, ada yang suka tak ada colour terus kan, yang tak ada lampu. Sebenarnya better yang korang kena consider lah dia punya speed tu. Kalau korang nak beli yang lampu-lampu, korang beli yang speed yang okey lah. Jangan beli speed yang slow. Tapi itulah kan, cost lah pula. Macam tu lah dia kan. Dalam dunia gaming ni macam tu lah. Ok, rasanya tak ada dah apa aku nak cerita pasal thermal throttling ni. So thermal throttling tu macam tu lah. Ok, kalau korang ada soalan ke apa-apa ke, kalau korang nak suggestion apa-apa ke, boleh komen kat bawah. Ok, boleh komen kat bawah. Rasanya aku gerak dulu dan kita akan jumpa nanti. Bye bye. Gerak dulu, Papa Roger.